أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana kita sekali lagi diberi hidayah, inayah dan nafas untuk kita meneruskan perbahasan berkaitan dengan fiqhul muamalat. Perbahasan yang sebelum ini adalah berkaitan dengan khiyar aib. Jadi pada kali ini kita sambung perbahasan dengan apa yang dimaksudkan sebagai khiyar aib. Sebelum ini telah sedikit sebanyak kita huraikan. Khiyar aib itu adalah apabila seseorang itu telah membeli satu barang dan didapati berlaku penipuan, ada aib pada barangan tersebut, maka pembeli itu mempunyai khiyar aib nama dia, untuk memulangkan semula. Maksud memulangkan semula itu bukan tidak memerlukan untuk menukar dengan barang yang lain. Maksudnya menamatkan akad jual beli tersebut. Baik, kita pun telah menelusuri hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkaitan dengan bagaimana Rasulullah SAW melawat pasar-pasar di Madinah ketika itu untuk melihat adakah berlaku penipuan. Dan hadis ini menunjukkan bahawa terdapat perbuatan penjual yang menyembunyikan kecacatan. Ini hadis yang menunjukkan bahawa makanan-makanan yang basah itu diletakkan di bahagian bawah, sedangkan makanan yang kering itu diletak bahagian atas kerana untuk memperdaya pembeli. Tapi akhirnya nanti apabila ditimbang, dia mengambil barangan yang berada di bawah itu untuk menjadi timbangan yang lebih berat. Dan ini yang dilarang oleh Nabi SAW. Dan jika pembeli mendapati ianya berlaku penipuan, ditipu dan sebagainya demi untuk memberatkan timbangan, maka bila berat timbangan menjadi mahal dan pembeli terpaksa membeli dengan harga yang mahal, maka ini yang disebutkan sebagai khiyar aib. Maka pembeli mempunyai hak untuk membatalkan semua pembeliannya. Baik. Seterusnya kita pergi kepada hadis yang seterusnya. Baik. Orang bukan Islam juga termasuk dalam maksud hadis ini. Sebelum itu adalah hadis berkaitan dengan al-muslim akhul muslim wala yahillu li muslimin ba'a min akhihi bai'an fihi aibun illa bayyanahu lahu. Bermaksud seseorang muslim adalah saudara kepada seseorang muslim yang lain. Tidak halal bagi seseorang muslim yang menjual sesuatu barang yang ada kecacatan kepada saudaranya kecuali dia menjelaskan kecacatan itu kepadanya. Jadi tidak ada masalah kalau di dalam sekelompok mungkin buah-buahan dan sebagainya kita beli dalam kuantiti yang banyak, mungkin ada satu dua yang tak berapa elok, tak berkecacatan, maka kita kena zahirkan bahawa kena nyatakan kemungkinan ada yang tidak berapa cantik buahnya. Kita kena nyatakan macam tu. Okey. Ataupun memang difahami apabila kita contohnya jual beli durian katakan kan, mesti kita takkan expect benda itu perfect. Itu maknanya perfect dalam 10 biji kita beli tu memang perfect, memang sedap dan sebagainya. Mungkin ada satu dua yang mungkin berair, mungkin ada sedikit masalah dan sebagainya. Ini perlu dinyatakan dan penjual perlu menyatakan bahawa durian ini sebenarnya tidaklah kita boleh mengharapkan perfect macam tu. Kecuali lah kita dah keluarkan isinya daripada durian tersebut dan kita pack dan kita jual seperti mana yang pasari jualkan macam tu. Itu kita boleh lihat secara jelas. Tetapi secara urufnya begitulah jual beli durian. Okay? Jadi
contohnya jual beli kereta second hand pun sama juga. Kalau terdapat kesan-kesan dahulunya pernah berlaku pergeseran ataupun aksiden dan sebagainya, perlu dinyatakan kepada pembeli. Walaupun hadis itu hanya memfokuskan kepada Muslim, tetapi mafhum hadis tersebut menyatakan bahawa orang bukan Islam adalah termasuk juga dalam maksud hadis ini, berdasarkan kepada hadis pertama tadi, kerana hadis ini bersifat umum. Dia bukan khusus kepada orang Islam seperti mata, kerana transaksi muamalat ini tidak terhad kepada sesama Muslim, tetapi kepada orang-orang bukan Islam yang lain juga, seperti mana hadis-hadis Nabi bermuamalah dengan orang-orang Yahudi. Akhlak dalam Islam bersifat kemanusiaan dan setiap manusia perlu mengamalkan akhlak ini baik sesama Islam dan juga kepada bukan Islam. Selain penjual, sesiapa saja yang mengetahui kecacatan tersebut juga wajib menjelaskannya kepada orang lain, walaupun dia bukan penjual maupun pembeli. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li ahadin yabi'u syai'an illa bayyana ma fihi wa la yahillu liman ya'lam dhalika illa bayyanahu. Tidak halal bagi seseorang yang menjual sesuatu kecuali dia menjelaskan keaiban yang ada padanya. Tidak halal juga bagi sesiapa yang mengetahui perkara itu kecuali dia menjelaskannya. Apabila kontrak jual beli telah dimeterai dan pembeli telah memperolehi barangan yang dijual tanpa dinyatakan sebarang kecacatan pada barangan tersebut, kemudian baru disedari wujudnya kecacatan pada barangan tersebut, jual beli tersebut masih sah. Kalau tidak menyedari keaiban tersebut, kan, itu dianggap sah, sebab penjual tidak mengetahuinya. Bukan buat tak tahu, dia betul-betul tidak tahu akan kewujudan kerosakan ataupun aib pada barangan yang hendak dijual itu. Tapi kalau disengaja menyembunyikannya, ketika itu berlakulah khiyar aib bagi pihak pembeli. Jadi pembeli boleh memulangkannya semula. Contohnya lah, kita beli kereta terpakai, contoh yang tadi kita ambil balik kan. Jadi penjual kata tidak ada aksiden, kan, tetapi selepas setahun ataupun setelah beberapa ketika, apabila kita nak renew insurans road tax, didapati bahawa nombor keses enjin berlainan, katakan, kan. Mungkin ini akibat daripada ubah suai kereta yang rosak teruk sebelumnya, ataupun berlakunya kecurian sebelumnya yang tidak dapat dikesan. Adakah kereta ini betul-betul kereta yang betul ataupun tidak, kerana kesis enjinnya sudah lain daripada yang tertera dalam geran dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya merupakan hak bagi pembeli untuk membatalkan pembelian kereta tersebut, dan penjual sepatutnya perlu menerima khiyar aib yang dimiliki oleh pihak pembeli. Tetapi bagaimana nak melaksanakan dalam dunia yang nyata? Ini persoalan dia kan. Jadi perlu adanya satu peraturan ataupun akta dan sebagainya yang perlu dimasukkan khiyar aib ini ke dalam akta tersebut, ke dalam peraturan tersebut. Barulah penjual mampu untuk mematuhinya. Tak semua penjual itu jujur ataupun memahami. Mungkin dia cuba nak berlaku jujur, tetapi dia tidak memahami hukum hakam muamalat, kan. Jadi bagi pihak pemerintah boleh memikirkan bagaimana khiyar aib ini dimasukkan ke dalam mana-mana akta ataupun perundangan yang bersesuaian. Okay. Walau bagaimanapun, pembeli diberikan pilihan sama ada merelakan kecacatan yang ada atau memulangkan semula barangan tersebut kepada penjual, dengan dia membatalkan jual beli tersebut dan mengambil semula bayaran yang telah dibuat. Dia dibenarkan berbuat demikian sekiranya dia tidak mengetahui kecacatan tersebut wujud ketika kontrak dimeterai maupun ketika penerimaan. Jadi ada hak khiyar dekat situ, kan. Maknanya hak khiyar ni sama ada nak membatalkan balik pembelian kereta terpakai ni tadi tu, ataupun dia kalau dia tidak memberi impact, macam tadi nombor chassis yang berlainan tu, itu memberi impact kepada dia, kan, untuk menyambung road tax dan sebagainya, kan. Dia ada menghadapi masalah macam tu, kan. Tapi kalau yang tidak memberi impact lah,
dia baru tahu kereta itu sebenarnya aksiden ringan katakan. Mungkin terimpit ataupun ada bahagian yang kemek dan sebagainya, tapi tidak diberitahu oleh penjual. Ini terpulang kepada pembeli sama ada nak meneruskan ke ataupun nak memulangkan balik kereta tersebut. Jadi dalil bagi masalah ini ialah antaranya hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, anna rajulan ibta' ulaman fastaghallahu thumma wajada bihi aiban faraddahu bil aib faqala al bai' ghullatu 'abdi faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al ghullatu bid dhaman. Maksudnya sesungguhnya seorang lelaki telah membeli seorang hamba. Lalu dia menggunakan khidmat hamba ini. Kemudian dia dapati pada hamba itu suatu kecacatan. Lalu dia mengembalikan hamba itu kerana kecacatannya. Dia rasakan, dia nampak hamba itu tidak berlaku apa-apa cacat yang boleh mengganggu tugas rutin harian yang dijangkakan oleh pembelinya ataupun tuannya itulah. Namun penjual berkata, di manakah keuntungan hamba saya ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, keuntungan menurut tanggungan. Apa maksud keuntungan hamba saya ini? Dalam hadis tersebut bermaksud upah hasil kerja yang dilakukan oleh hambanya itu. Keuntungan menurut tanggungan pula bermaksud sebarang keuntungan yang diperolehi menjadi hak orang yang bertanggungjawab terhadap barangan tersebut ketika keuntungan tersebut diperolehi. Okay? Jadi dalam kes sekarang ni macam maid lah, pembantu rumah kan. Pembantu rumah ni dia kata apa ni kan, sihat, rajin kan, boleh jaga orang tua. Tiba-tiba bila dah dapat kat pembantu rumah, dia punya attitude dan sifat-sifat yang digambarkan sebelum itu ternyata tidak benar. Bersifat pemarah, suka kerja sambil lewa, tak buat kerja, malas dan sebagainya, menengking tuannya dan sebagainya kan. Tidak melakukan kerja-kerja menjaga orang tua sebagai contohnya, menguruskan rumah tangga yang dengan tidak sempurna. Kan. Dalam hal ini ianya telah berlaku penipuan. Mungkin dia tidak melalui satu agensi yang melatih pembantu-pembantu rumah yang sepatutnya diberi latihan sebagai contohnya. Tapi realitinya begitu. Kan? Kebanyakan pembantu rumah tidak mendapat latihan yang betul, ataupun iklan-iklan ataupun keterangan-keterangan yang dibuat oleh kepada pembantu rumah bersifat sekali-sekali itu tidak benar, dan akhirnya tuan rumah mengalami kerugian akibat mungkin tidak berpuas hati dan terpaksa memulangkan semula. Okay? Jadi dalam hadis ini menyatakan bahawa apabila tidak berpuas hati, contohnya asalnya tak kudung kaki dia, rupanya kudung kaki dia. Ini mungkin menjejaskan sedikit ataupun banyak juga tugas-tugas yang ingin dilaksanakan. Sebelum ni kita tak nampak kaki dia kudung sebab dia mungkinlah dia pakai kaki palsu dan sebagainya. Dan dalam kes ini boleh memulangkan semula. Tetapi kalau dah sebulan baru menyedari macam mana? Dalam hadis ini menunjukkan bahawa tidak mengapa. Maknanya kita tidaklah perlu membayar walaupun sudah sebulan kita menggunakan pekerja tersebut. Ini kerana kita menanggung mungkin kos-kos kehidupan dia, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Selain hadis ini, hadis berkaitan dengan bai' musarrah turut menjadi dalil. Jadi hadis ini akan dibincang dalam tajuk jual beli musarrah. Apa itu musarrah? Musarrah ini juga berkaitan dengan penipuan, tetapi akad dia sah. Cuma perbuatan itu diharamkan oleh syarak. Contohnya seekor kambing, ataupun seekor unta, ataupun seekor lembu yang sengaja tidak diperahkan susu dia, kerana untuk menampakkan bahawa susunya sentiasa kelihatan banyak dan sentiasa suburlah kambing ataupun unta tersebut. Ini dikatakan bai' musarrah. Sedangkan itu adalah hasil
tindakan dia yang sengaja tidak memerah. Jadi bila dijual tu dia nampak megah kambing dan unta tu kan. Nampak banyak dia punya melayut, dia punya susu dia semua kan. Dan ini mungkin mampu untuk meningkatkan harga unta, lembu ataupun kambing yang ingin dijual. Baik. Selain daripada dalil-dalil nakli tersebut, terdapat juga dalil akli. Berpandukan kepada rasional, pada dasarnya jual beli mestilah melibatkan barangan yang sempurna. Pihak pembeli akan membuat bayaran penuh hanya bagi memperolehi barang yang sempurna. Itu matlamat jual beli. Tidak adalah soal pembeli itu apabila dia nak membeli suatu barang tersebut tak ada yang tak nak sempurna. Tidak merupakan satu matlamat bagi pembeli untuk membeli barang-barang yang rosak seperti itu contohnya. Dan dia tahu barang itu rosak, dia nak beli juga. Tapi dalam kes barang-barang yang memang recycle sebagai contohnya, itu mungkin terdedah kepada kerosakan. Tetapi bukan dia nak digunakan semula, mungkin dia nak proses semula untuk menjadi barangan yang lain. Itu cerita lain. Jadi secara logiknya, matlamat seorang pembeli itu adalah untuk membeli satu barang yang sempurna dan yang bebas daripada sebarang kerosakan. Dengan ini barulah wujud timbal balik antara bayaran yang dibuat dengan barangan yang dijual. Jadi kehendak pembeli untuk mengorbankan wangnya, maknanya hendak memberi duitnya kepada penjual tersebut, adalah bermatlamatkan bahawa dia hendakkan suatu barang yang sempurna untuknya, yang elok, khidmat yang terbaik katakan kalau ianya berkaitan dengan perkhidmatan. Inilah kehendak pembeli ketika bersetuju dengan jual beli tersebut. Jika barangan yang dijual tidak dapat digunakan kerana kecacatan yang ada, ini bermakna tujuan pembelian tersebut tidak tercapai dan tidak bertepatan dengan persetujuannya. Ini yang kita kena lihat. Penjual pun kena terang betul-betul bahawa agar pembeli itu sentiasa diberi informasi-informasi yang betul, yang benar, agar tidak berasa tertipu dan sebagainya. Kecuali penjual itu tidak mengetahui kecacatan tersebut seperti mana kita dah bincangkan tadi, di luar kemampuan penjual, bukan kesengajaan penjual tersebut. Baik, dengan ini pembeli berhak membatalkan jual beli tersebut dan memulangkan semula barangan yang dibeli dengan mengambil semula bayaran yang telah dibuat. Oleh kerana pembeli tertipu dan penjual tidak menerangkan aib barangan tersebut secara sengaja, adalah menjadi hak kepada pembeli untuk memulangkan dan membatalkan akad jual beli yang telah dimeterai, dan sebagai penjual dia perlu menerima barangan tersebut kerana ia adalah hasil kesilapan dia ataupun ia adalah kerana kesengajaan dia untuk melakukan barang yang sepatutnya pembeli kalau tahu barang itu dia tak jadi nak beli. Jadi penting suatu akad itu mesti well informed by the two parties, by the seller and by the buyer, supaya tidak ada informasi yang hidden, yang tersembunyi, dan apabila diketahui tidak akan berlaku transaksi tersebut. Baik, syarat dibenarkan khiyar aib. Kita masuk tajuk yang dikatakan sebagai syarat dibenarkan khiyar aib. Apakah syarat-syaratnya? Yang pertama, dapat dibuktikan kecacatan tersebut sememangnya sedia ada. Bukan di tangan pembeli lah maksudnya. Maksudnya kecacatan tersebut wujud pada barangan yang dijual sebelum diterima oleh pembeli. Maksudnya memang sejak azali ataupun sebelum penerimaan itu telah berlaku kerosakan. Tidak kira sama ada kecacatan tersebut berlaku sebelum atau sesudah memeterai kontrak. Sebabnya sebelum barangan yang dijual itu diterima oleh pembeli, barangan tersebut masih berada dalam tanggungan penjual. Kan? Walaupun kita mungkin belum buat pembayaran lagi kan, ataupun dah buat pembayaran sekalipun, tetapi barangan itu tidak sampai lagi ke tangan kita, maka kita boleh membatalkan kontrak tersebut walaupun kita dah bayar. Dan penjual kalau dia memahami hukum hakam yang berkaitan dengan khiyar aib ini, dia kena terima pemulangan tersebut. Bermaksud dia kena terima pembatalan akad ataupun tak jadi nak ataupun membatalkan semula
perjanjian jual beli. Jika kecacatan tersebut berlaku selepas barangan diterima, pembeli tidak berhak menuntut khiar. Maksudnya, kalau kerosakan itu dah sampai ke rumah, dah berada dalam rumah dia, dah sampai ke tangan pembeli tersebut, maka hak khiar dah tak adalah kepada pembeli. Cuma jika kecacatan ini berpunca daripada sesuatu sebab yang berlaku sebelum ia diterima oleh pembeli. Contohnya, selepas membeli suatu barangan, pembeli mendapati barangan tersebut berkarat. Apabila diteliti, didapati ia telah terdedah kepada air sebelum penerimaan. Dengan ini, pembeli berhak memulangkan semula barangan tersebut kerana kecacatan tersebut berpunca daripada sesuatu yang berlaku ketika kecacatan tersebut berlaku ketika, kita tengok kat sini surat, ketika ia berada di tangan penjual. Ketika ia berada di tangan penjual. Samalah seperti kecacatan itu berlaku di tangan penjual. Bermaksud dalam kes ni kita dapati bahawa barangan itu karat. Dan karat itu baru kita sedari mungkin dah beberapa hari, mungkin dah seminggu, mungkin dah 2-3 hari katakan. Cuma karat itu sebenarnya dia tidak boleh berlaku sekelip mata kan. Dia mungkin ambil masa yang panjang kan. Contohnya beli basikal, beli motosikal kan. Tak mungkin motosikal yang baru ataupun basikal yang baru itu berkarat setelah 2-3 hari berada kat rumah kita kan. Jadi ini mungkin adalah satu evidence yang kukuh evidence yang kukuh yang menyatakan bahawa karat ini sebenarnya sebelum berlaku penerimaan lagi benda itu. Jadi itu merupakan satu evidence yang kuat jugalah kepada pembeli. Itu syarat yang pertama. Baik, syarat yang kedua iaitu berdasarkan amalan perniagaan, kecacatan tersebut dianggap sebagai kecacatan yang boleh menjejaskan nilai barangan. Tidak kira sama ada kecacatan tersebut menjejaskan fizikal barangan ataupun tidak. Ini kerana jual beli adalah suatu sistem pertukaran dan perkara yang diambil kira dalam jual beli ialah nilai barangan. Cara untuk mengukur nilai ini pula ialah melalui pengalaman para peniaga yang berkemahiran. Okay? Jadi syarat yang kedua, tadi syarat yang pertama ialah kecacatan itu dapat dibuktikan sebelum penerimaan. Mana mungkin di premis penjual lagi ataupun dalam perjalanan dan sebagainya. Okay? Yang kedua ialah kecacatan tersebut dianggap boleh menjejaskan nilai barangan tersebut. Maksudnya kalau dalam kes jual beli kereta terpakai itu tadi, ternyata kereta tersebut memang rosak teruk. Tapi tak tahu macam mana dia boleh baiki sampai nampak cantik. Tapi sebenarnya kalau dilakukan pemeriksaan JPJ sebagai contohnya, tak lepas. Mungkin kereta potong dan sebagainya kan. Tapi nampak daripada luaran, nampak cantik. Jadi kita kena berhati-hatilah dengan perkara seperti itu kan. Jadi nak membeli pun kena bijak juga. Jadi kalau dalam kes itu boleh dipulangkan. Patutnya boleh dipulangkan. Tapi dalam banyak kes, realiti semasa bila dah beli kereta tu dah tak boleh dah. Jadi penjual dah tak ada kaitan. Sepatutnya dalam undang-undang syarak dibenarkan untuk memulangkan balik kerana berlakunya penipuan. Kan? Di sini mungkinlah ada satu clause spesifik yang boleh dimuatkan, yang boleh diperuntukkan dalam undang-undang akta jual beli dan sebagainya. Jika kecacatan tersebut hanya menjejaskan fizikal tanpa menjejaskan nilainya, pembeli tidak berhak memulangkannya semula. Nampak? Memang fizikal dia terjejas, tapi dari segi nilai dia tak terjejas. Dalam kes jual beli itu tadi, bila kita potong, memang tak laku lah bila kita nak jual balik. Dan memang harga dia sangat-sangat drop. Sedangkan dia jual dengan harga yang bukan kereta potong. Contohnya. Ataupun basikal yang tak berkarat, dengan basikal yang berkarat tu ada perubahan dari sudut nilai dia. Okay.
Tapi yang ni, kalau kecacatan pada fizikal ni tidak menjejaskan nilainya. Contoh dia nak cakap sini, seorang pembeli membeli seekor kambing untuk tujuan korban. Kemudian dia mendapati sebahagian telinga kambing tersebut terputus. Jadi dalam bab ini terdapat kecacatan pada fizikal kambing tersebut. Tetapi adakah kecacatan pada kambing tersebut secara fizikalnya itu akan mengganggu nilai dia? Ya. Kerana dalam syarat mengatakan bahawa hendaklah korban itu adalah korban yang bertujuan untuk tidak ada kecacatan. Itu syarat korban kan. Jadi dengan ini pembeli berhak memulangkan semula kambing tersebut kerana ia tidak boleh digunakan untuk tujuan korban. Sebab syarat korban dari sudut syarak ialah dia tidak ada kecacatan. Tetapi jika tujuan kambing tersebut dibeli bukan kerana untuk satu korban yang diwajibkan, contohnya hanya untuk mendapatkan dagingnya sahaja, jadi kecacatan itu tidak lagi satu bentuk yang signifikan, tidak lagi diambil kira. Kerana telinga yang dia tak ada itu tidak menjejaskan daging kambing, seekor kambing itu secara keseluruhan. Berbeza dengan kes korban tu tadi. Kes korban tu dah kira kes syarak, kes ubudiyah yang nakkan yang terbaik dan sebagainya. Ini kerana nilai kambing tersebut tidak terjejas akibat kecacatan tersebut. Ini. Di samping itu, kecacatan fizikal kambing tersebut juga tidak menjejaskan tujuan pembeliannya. Berapa ramai daripada kita yang makan telinga kambing? Kan? Tak ada yang makan telinga kambing kan. Tapi kalau untuk tujuan korban, kita nak perfect kambing tu. Kan tak nak cacat walaupun telinga dia. Ini beza. Beza fuqaha dalam memberi keterangan-keterangan berdasarkan kes dan konteks yang tertentu yang semasa. Jadi hukum fiqh ni dia sangat fleksibel. Dia dynamic, dia tidak terlalu rigid apabila menghadapi suatu isu semasa. Tetapi harus dikembalikan semula kepada dalil-dalil syarak lah. Dalam memahami dalil syarak tersebut, kita dapat melahirkan hukum hakam yang realistik dengan keadaan dan keadaan semasa. Baik, syarat yang ketiga pula ialah pada kebiasaannya kecacatan tersebut tidak wujud. Biasanya tak ada benda tu. Contohnya seorang pembeli membeli sebuah kereta baru daripada wakil pengedar. Kemudian mendapati tayar kereta tersebut botak. Sepatutnya tak boleh botak sebab tu kereta baru. Sepatutnya tak boleh botak tayar dia. Jadi dalam kes ini pembeli berhak memulangkan semula kereta tersebut. Berhak. Jadi ini tidak perlu dibuktikan sama ada sebelum ataupun selepas penerimaan. Dia tidak ada kaitan begitu. Walaupun kereta itu dah sampai dekat garaj kereta kita ke, ataupun dah sampai seminggu ke, boleh dilakukan khiyar aib dekat situ kerana asal kereta baru itu tidaklah botak tayarnya. Lain pula jika dia membeli kereta terpakai dan kemudiannya mendapati tayarnya botak. Nampak? Kedua-duanya kereta, satu kereta yang baru, satu lagi kereta terpakai. Tapi kereta terpakai ini lazimnya dia memang dipakai dahululah oleh pembeli yang sebelumnya. Mungkin dia ada pembeli yang kedua, mungkin dia ada pembeli yang ketiga, pembeli yang keempat. Dan bermakna kalau dia pembeli keempat, dah ada 3 owner yang memakai, yang dah menggunakan kereta tersebut. Dan secara umumnya penjual kereta terpakai ini dia cuba untuk meminimalkan kos dia. Kalau dia rasakan tak perlu ganti tayar tu tak perlu. Kan, kalau dia rasakan tayar itu masih lagi boleh digunakan pakai, botak sikit-sikit ke dan sebagainya, dia takkan ganti benda tu kerana dah menjimatkan kos. Dan pembeli kena faham benda tu. Jadi dalam kes kereta terpakai ini tadi, tidaklah kebiasaannya kecacatan itu wujud. Kan? Pada kebiasaannya memang ada sedikit sebanyak. Itu sebab kita kena perlu berhati-hati di dalam kes kereta terpakai. Kalau boleh, diletakkan khiyar itu pada orang yang pada orang yang berkemampuan. Jadi sebenarnya nanti kita akan bincang khiyar sebenarnya tidak terhad kepada pembeli dan penjual, tetapi kepada orang ketiga.
Jadi orang ketiga kata tak boleh, kereta ni tak boleh, kena pulangkan balik. Jadi penjual kena terima macam tu. Okay. Dan apa ni dia kata tadi, kalau nak kata terpakai mendapati tayar dibotak, pembeli tidak berhak menuntut khiyar aib lah. Kerana barangan terpakai biasanya mempunyai kecacatan sedemikian. Jadi bila membeli kereta terpakai, dia berbeza dengan membeli kereta yang baru. Sebab kalau tak nak pening kepala, beli kereta baru. Kalau rasa apa ni, bagi setengah yang nak ingin jimatkan apa ni, kos pembelian dan sebagainya, kena berhati-hati dan kena buat research, kena buat study tentang kereta-kereta yang terpakai. Begitulah bagaimana syarak membezakan hukum pada barang yang sama tetapi dalam konteks dan situasi yang berlainan. Jadi kita kena betul-betul fahami di manakah masanya kita boleh mempunyai hak khiyar tersebut, dan ada masanya seorang pembeli itu tidak lagi boleh melakukan khiyarnya dalam proses jual beli. Begitu tuan-tuan, kita akan sambung semula dalam kes yang seterusnya, iaitu bilakah barangan khiyar aib boleh dipulangkan. Seterusnya kita akan membahas kata tambahan pada barangan yang cacat tersebut, kan, dan kecacatan tambahan kepada kecacatan sedia ada tu apa implikasi dia, kan. Ini yang kita akan bincang pada perbahasan yang seterusnya. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.